sekarang ni saya berada di Kuantan. Esok saya ada event dengan SKV. So saya harap saya punya video ni clear sebab apa saya pakai saya punya mobile punya modem lah. Sebelum kita mula kita punya majlis lah, kita start dengan bacaan Al-Fatihah lah untuk orang Islam. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kita ada lebih kurang dalam 10 orang. Sebenarnya ramai, ada dekat 70 orang kan. So mungkin tak ada yang busy apa semua. Saya buat waktu siang, ada yang cakap kerja lah apa semua. Okay, tak apa, kita buat waktu malam. Sama lah juga kan, ada yang tak boleh join. Tapi tak apa, mungkin dia orang boleh tengok recording. Okay, so you all semua sihat semua? Sihat. Sihat. Okay, so Alhamdulillah sihat. Lah yang join, yang baru dan yang lama. Macam sebelum ni kita start pendaftaran tu 25 Julai. So ada yang dah start coaching untuk yang sesi pertama. And then saya nak buka 25 Ogos tapi ada orang PM nak join sebab apa? Masa 25 hari bulan tu dia orang tak sempat daftar sebab ada yang gaji lewat lah apa semua. Okay, so saya buka sampai 5 hari bulan. So ada yang daftar sebelum 30 dan ada juga yang daftar sebelum 5 hari bulan lah. So yang daftar sebelum 5 hari bulan tu, video coaching tu you boleh tengok rakaman dia dekat dalam grup ni. Nanti you carilah video pertama lah kan. Yang ni adalah video coaching yang kedua. Alright. So saya nak coaching ni pun saya macam ada setengah tu langsung tak ada pengalaman bisnes. Ada yang dah saya coaching daripada tahun 2018. So ada yang dah pandai, ada yang baru nak start kan. Paling mudah untuk you faham macam mana nak run business, kita ambil the real case study, the real success story. So pasal sistem tu, benda tu boleh tanya dalam grup, and then kalau tak pun tanya saya pun boleh saya bantu, Awang Iskandar pun boleh tolong kan. Cuma sekarang ni macam mana you nak start? Saya dah bagi dah apa, first you kena betulkan you punya profile bla bla semua kan. Tapi apa kita ambil, saya lebih suka kita ambil kita punya lisensi anak murid saya yang saya dah ajar, macam mana dia orang start sampailah dia boleh sustain sekarang ni. Alright, ada tak yang nak dengar? Ni real story, macam mana kita punya team ni bermula daripada zero sampailah sekarang dia boleh sustain. You all nak dengar tak? Nak. Alright, so minggu ni saya jemput Awang Iskandar untuk sharing, and then tengoklah minggu depan macam mana kalau saya sama ada saya yang mengajar ataupun saya jemput senior-senior lah yang saya dah ajar apa benda yang dia orang buat yang sampai dia punya booking tu boleh sustain semua kan. Alright, tanpa membuang masa lah, saya jemput Awang Iskandar untuk buat sharing. Kita punya sesi ni tak lama lah, mungkin dalam sejam. And then Awang Iskandar, you boleh story apa yang soalan-soalan yang saya dah bagilah. And then kalau you all ada soalan, tanya je, nanti Awang Iskandar akan tolong jawab lah. Boleh? Alright, silakan Awang Iskandar. Okay, testing mic dulu. Boleh dengar tak? Jelas? Boleh. Boleh ya? Boleh dengar. Jelas. Jelas. Okay, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Awang Iskandar bin Orang Buang. Umur 30 tahun, tinggal dekat Kota Semarahan, Sarawak. Okay. Kepakaran saya adalah menyediakan kenderaan yang bersih, tip-top dan selesa. So, saya masuk Green Matrix ni sejak tahun 2019 sampai ke hari ni. Ini sedikit pengenalan daripada saya. So, dan sekarang ni saya dilantik menjadi manager kepada Go Green Matrix. So, untuk yang lisensi lain ataupun GM Hub, kalau ada masalah dari segi booking, payment, boleh rujuk dengan saya. Kalau ada masalah dengan customer pun boleh rujuk saya. InsyaAllah saya akan bantu. Tak ada masalah.
Terbaik. Okay. Okay, saya cerita dululah mula-mula saya masuk game, daripada mula saya buat kereta sewa sampai yang sekarang ni. Apa yang saya hadapi, masalah-masalah yang saya jumpa. Okay, saya start kereta sewa ni bermula daripada tak ada kereta. Kita buat kereta sewa ni tak perlu ada kereta pun. Yang penting kita kena bijak, macam Tuan Wahid bagi tahu. Saya start dulu sebagai ejen dan runner. Ejen macam setengah Jam Hub sekarang ni, dia tak ada kereta, dia belajar ambil booking dan pass booking dekat orang yang ada kereta. Ambil commission 10%. Bila kita dah lepas fasa tu, baru kita boleh next fasa, kita ada kereta kita sendiri untuk run business. Sebab yang paling penting, kita kena pandai cari customer, baru kita ada kereta. Dia lebih selamat macam tu. So, biasalah, masa dulu saya buat kereta sewa, memang buat sendiri-sendiri, tak ada orang ajar, memang sangat terumbang ambing bisnes. Masa tu paling common lah, dulu saya silap saya sendiri, saya suka ambil payment selepas sewa. Bila jadi macam tu, customer majority dia takkan bagi bayar. Dia akan cakap, okay nanti saya back in, saya tak ada duit lah, wallet tercicil lah, itulah ini, end up dia orang tak nak membayar. Rugi besar kat situ. Lagi satu, masa tu, kalau ada saman, dia orang senyap. Saman parking, saman laju. Kalau saya WhatsApp balik, memang dia orang terus block. Kita nak call pun tak guna, memang takkan angkat. Itu dulu. Tu memang biasa. Lepas tu kalau jenama kita tak kuat, kalau kita buat sendiri-sendiri, geng-geng penjenayah ni suka sewa kita tau. Macam geng Edah Dadah kan. Dia sewa kereta, dia pergi Edah Dadah. Lalah kena tangkap, kita pula susah kena ke balai nak ambil kereta, semua bercerita bagai. Benda tu jadi leceh tau. Siapa yang kena, memang sakit kepala lah. Setakat accident, boleh lagi bincang. Kalau masuk kes polis, lagi pening kepala. Lepas tu, biasalah kalau kita orang tak kenal ni, dia memang akan tekan kita harga murah ni. Dia kata, saya pakai 3 hari je, bagilah diskaun sikit, murah sikit. Sebab saya sewa dengan orang sebelah tu, dia bagi diskaun. So, kita tak ada ilmunya, kita pun setuju mentah-mentah dengan customer. So, susahlah sikit kat situ. And then, biasalah kalau kita mula-mula start, dia senang cerita, kalau kita tak mahir benda tu, dia punya kos sangat tinggi. Kos kereta. Maksud saya, macam kos kita buat, macam mana orang panggil kos tu? Kos iklan. Ada certain orang, dia suka, apa tu? Boost iklan dekat Facebook. Besar kos tu. Kalau kereta banyak, tak kisah. Kalau kereta sikit, dia rugi lah. Dia memang rugi. Okay, lepas tu pada tahun 2019, okay, daripada saya start 2015, lepas tu naik ada kereta sendiri 2016. Daripada 2016 sampai ke 2019 tu, memang saya buat sendiri. Run sendiri je kereta sewa. Di situlah saya banyak belajar, kena tipu apa semua, kereta tiap bulan, accident. Memang keluar duit je lah. Bila accident dia orang tak nak bayar. Sebab tu cakap kos dia jadi tinggi. So bila 2019 saya jumpa Green Matrix, and then dia orang ada buat program, masa tu dia panggil apa? Green Matrix Licensee, yang sekarang ni dia dipanggil JM Hub. So masuk situ saya banyak belajar daripada Tuan Wahid dan daripada licensee lain, sebab dia orang pun ada sesi coaching macam sekarang ni juga. So belajar daripada case study dia orang, sikit-sikit saya perbaiki bisnes saya sekarang. So, jadilah saya dapat sustain macam apa yang saya buat sekarang ni. So, saya masuk Gematic sebab saya bengang loh. Sebab bisnes kereta sewa ni tak ada orang lain yang ajar. Pernah tak korang jumpa, ajarlah aku buat kereta sewa. Mana ada orang ajar. Sangat susah sebab persaingan kereta sewa ni orang tak nak bagi pesaing dia lebih maju dari dia. Kalau boleh dia nak tekan. Itu memang normal. Kalau bisnes, dia mana nak share rahsia bisnes. Itu yang sakitnya. Lagi satu, dulu kalau buat sendiri-sendiri, pakai brand sendiri, orang susah nak percaya. Itu memang masalah utama. Lepas tu, bila saya masuk Green Matrix,
pakai jenama Greenmatic tu buat marketing tu menjadi. So dalam tempoh 2019 saya dapat buat sekejap, and then lepas tu COVID tu melanda. Seperti yang semua tahu, tahun 2020 sampai 2021 memang sangat down. Tapi saya boleh bertahan. So untuk yang baru masuk, yang baru join, perbezaannya kalau kita masuk Greenmatic dengan buat sendiri, kalau kita langgar tembok, maksudnya kalau kita ada masalah dengan customer, kita boleh rujuk siapa? Kalau kita rujuk kawan kita, dia mana reti? Kadang-kadang dalam kereta sewa ni, dia ada certain macam mana panggil tu, istilah ataupun situasi yang orang biasa pakai, kereta sewa tak boleh pakai. Dia tak match. Walaupun solution dia sama, tapi cara pelaksanaan dia berbeza. So, itu kena hati-hatilah. Sebab ada certain orang kalau kereta dia rosak, dia cuba nak tuntut customer bayar untuk report polis. Ada certain customer tu dia susah nak bayar. Memang sakit. Lepas tu, kalau kita buat sendiri, orang ragu-ragu. Kalau kita tak ada brand kan, siapa dia ni? Oh boleh ni aku bagi dia murah-murah sewa ni. Kalau kita ada brand, dekat situ orang mula percaya, ni Greenmatic, ni lisensi Greenmatic. Kereta dia orang bagus. Aku pernah pakai dulu dekat KLA, bagus servis dia orang. Dia orang dekat sini juga. Okeylah aku nak sewa kat sini juga. Itu yang kita nak sebenarnya. Customer kita retain daripada KL pergi ke Penang, ke Johor, dia akan pakai Greenmatic je rata-rata. Itu kelebihan Greenmatic. Kita ada network yang besar. Lepas tu, kalau kita buat sendiri, biasanya dia bergerak, macam ni cakap, kalau bergerak solo ni, kita boleh bergerak macam mana istilah tu, kita boleh bergerak laju kalau kita solo, tapi kita tak boleh bergerak jauh. Kalau korang faham lah apa yang saya maksudkan, bila kita bergerak dalam kumpulan besar, kita boleh pergi ke mana-mana jauh. Kalau bergerak sendiri, dia akan sikit-sikit lambat lah, proses tu memang lambat. Okay, kalau nak tanya strategi pemasaran saya buat daripada dulu sampai sekarang, main dia Facebook, lepas tu Instagram, lepas tu WhatsApp, dan latest saya pakai TikTok. 3 benda, 4 benda. Tapi saya punya kunci kekuatan saya dekat database. Database saya sangat banyak, saya blast dekat situ je. Itu dia orang panggil retain customer. Customer yang saya ada, saya blast kat situ, dia orang datang balik. Sebab tu saya kurang buat marketing kat Facebook. Dia akan datang balik, and then dia akan recommend kat kawan-kawan dia balik. Mouth to mouth marketing, itu lagi power. Berapa banyak database abang? Berapa banyak database yang kau ada? 1,000 dah. Saya rasa dekat 5,000. Wow. Majority student lah dulu. Sekarang banyak orang luar. Tapi okey lah. Masih boleh pakai. Masih boleh. Sekarang ni, kalau kita, apa yang saya nampak trend sekarang ni, untuk yang baru-baru ni, kita boleh buat ke arah video. Tak perlu panjang pun. 15 second, 10 second cukup video. Macam saya cakap sebelum ni, macam saya post dalam grup, saya buat IG Reel, ada certain video saya dapat FYP reach sampai 4,000 orang tonton. Paling tinggi lah setakat ni. Saya dah buat 15 video, ada 3 video yang dapat view sampai atas 4,000. 3 je daripada 15. Tapi kita terus berusaha lagi lah. Benda ni eksperimen je saya buat, tapi menjadi. Korang boleh buat. So far, yang sekarang ni tahun 2022 ni, income tertinggi saya setakat ni tak banyak sebab kereta saya sikit. Ada dalam 10,000. Paling tinggi. Paling maksimum dah tu. Sebab kereta sikit. Kalau kita banyak, insyaAllah dia boleh pergi atas lagi. 1,000 kereta kecil-kecil. So tak boleh lah nak sewa mahal-mahal. Berapa biji kereta bang ada sekarang? Macam 4 tuan. 4 biji? 3 Asia, 1 Beza. Selebihnya independent supplier. Mana dapat 4 biji tu boleh pergi 10,000 Boleh. Dia campur dengan ni. Kadang-kadang
Dia orang suka hantar lewat yang extend jam-jam tu kan. Kan RM10 satu jam kan. Benda tu dia boleh pergi sampai RM10,000 tu. Ada sebiji kereta tu sebulan sale lebih pada RM2,000 kan. Atas RM2,000. See? Daripada situ ya yang kecil-kecil tu yang menyebabkan dia jadi besar tu. Dia pakai 2 hari 5 jam dah ada RM50 kat situ. Contohnya. So dari situ kita dapat sikit-sikit duit. Macam sekarang ni saya dah tambah babysit tu dapat extra sale RM10 satu hari babysit tu. Ada juga orang beli Ada. Biasanya international. Dia orang sangat jaga anak dia, sayang anak dia, dia akan pakai babysit tu. Kena pasang. Kalau lokal jarang. Kalau international je. Lepas tu, okey, ni pesanan saya dah dekat peserta-peserta baru ni. Macam saya sendiri, saya dah buat kereta sewa daripada 2016 sampai 2022 ni, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 tahun. 6 tahun. Dia tak ada jalan mudah nak berjaya. Memang tak ada. Mana-mana pun kita pergi, memang tak ada jalan mudah. Nak dapat 4 plate pun, bersengkang mata siang malam. So, setiap kejayaan bermula daripada satu langkah pertama dan langkah seterusnya. Langkah demi langkah, jangan melompat. Kalau melompat, kita jatuh. Slow-slow. So, apa yang kita buat hari ni, dia punya result akan datang 2-3 bulan kemudian. Kalau kita start buat Facebook Live, kalau korang nak buat, impact dia akan datang 2-3 bulan kemudian. Sebab, dia ni, dia ambil masa nak mengenali kita. Dia ragu-ragu mula-mula, siapa orang ni? Kenapa dia ni? Boleh percaya ke? Tapi lama-lama dia tengok, 40 kali tengok muka korang, dia akan percaya. Itulah dia. Lagi satu, okey, kalau contohlah buat kereta sewa, korang buat-buat and then tak menjadi, tak ada pelanggan, jangan give up dulu. Tukar strategi. Matlamat yang masih sama. Tukar je strategi. Pakai strategi B, strategi C, strategi D. Jangan tukar bisnes pula. Bila tak laku, okey, quit, tukar bisnes lain. Kan ulang balik proses yang sama. Sama je. Tak ada beza pun. So, kalau tak menjadi, tukar strategi, buat sampai jadi. Saya sendiri dah macam-macam cara saya cuba. Saya pakai referral, buat apa orang panggil benda tu, kita bagi kereta elok-elok, kereta wangi, semualah. Boleh katakan hampir semua cara yang saya tahu, saya dah cuba. Ada yang berjaya, ada yang tak berjaya, ada yang merugikan, tapi dia berjaya, dia merugikan, buat apa nak pakai kan. So, try and error, jangan berhenti. Lagi satu, jangan berhenti, jangan mengalah. Itulah saya punya nasihat. Jangan mengalah. Lain tak ada apa. Itu sajalah. Setakat ni yang saya lalui. Kalau ada apa-apa soalan, boleh ajukan. Aku suruh kau present sejam orang. Ni berapa minit je. Okey. Okeylah. Sementara nak tunggu dia orang tanya soalan, saya pun ada soalan juga lah. Patutlah boleh. kau buat live, kau tak buat. Sebab apa, kau punya database dah banyak kan. Patut kau live nanti ni kereta sekarang pun rasanya tak cukup kan. Tak cukup. So kalau kau live lagilah tak cukup kan. Lagi memang patutlah suruh live sampai sudah tak buat-buat kan. Tak berani. Sedangkan yang saya buat dekat TikTok, TikTok dengan IG tu pun dah kena 1,000 juga. Sikit-sikit je saya cuba, tak berani. Okey, Karen Salam. Dia ada tanya lah, ada hadapi masalah untuk park kereta sewa tak? Maksudnya di rumah bila ada 3 ke 5 buah. Kau ada tempat je. 2 dalam 2 luar dah cukup. 2 dalam rumah, 2 depan pagar, okey. Tapi sebelum ni saya pernah ada kereta 9 biji. 9 biji tahun 2017 kata silap saya, 9 biji. 6 biji tu adalah kancil. Nasib baik kancil tu kecil, saya boleh selit tepi jalan. Dia tak ganggu. Saya boleh masuk dalam rumput sebab kereta tu ringan, dia tak rosakkan, dia tak tenggelam. Tapi kalau kereta
kalau nasihat saya, kalau ada nak sewa kereta, kalau kita nak berpusatkan satu-satu tempat tu berdekatan dengan airport, kos dia memang agak tinggi lah, cari corner house. Corner house dia boleh muat kereta sampai 7-8 biji depan rumah. Tapi kereta yang paling banyak makan space, MPV, Alza tu, yang tu besar. Macam di sini, rumah saya corner lot. So, saya tak ada masalah kalau ada kereta lebih, saya boleh kira tampung sampai 15 biji kat sini. Kau sewa rumah awak? Sewa ke Sewa. rumah family? Tak, rumah, saya masih duduk bilik campur-campur ni. Semua lelaki. Share lah. Share, betul. Okay. Tapi sekarang saya dah pecah dah. Saya pecah 2 lokasi kereta sewa sekarang ni. Kan saya dengan adik saya sekarang dah bekerja sama. Dia kerja dengan saya. So sebahagian kereta saya dekat Kuching, sebahagian kat Semarahan. So dia cover belah Kuching, saya cover belah Semarahan. Sebahagian tu macam banyak sangat tu. Kau ada 4 biji je. Berapa biji ada kau pegang? Itu je kan. Kita buat kereta sewa ni macam bisnes besar tau. Walaupun kereta kecil. Aku dengar sebahagian tu macam banyak kereta kan. Padahal 4 biji je. Tak apa je. Macam tu je. Tapi kau ambil kereta outsource lah kan? Outsource, banyak outsource je. Pas-pas booking. Macam tu je lah. Sewa rumah kat sana mahal lah bang. Dulu macam saya dulu tu tak ada lah mahal sekarang. 1,000. Range dia 1,000, 1,600. 1,000 ke 1,600. So kau share lah dengan kawan. Macam duduk saya sekarang ni, harga dia 1,000. Okay. Kalau pindah dekat Kuching, harga dia dalam 1,600. Tapi corner lah. Corner 1,600. Tapi jangan ambil double story lah, rugi. Dah lah mahal. Betul. Kita nak kejar parking space je. Bukan kejar rumah. Cari rumah single story yang parking dia luas, tak pun dia punya surrounding jalan dia luas. Kena survey lah. Ada je. Dekat sini banyak. Okay, next soalan. Ada tak nak tanya soalan? So mentara awang ada ni, tanya direct kat dia. Saya ada soalan. Lepas join Greenmatic, kes paling teruk yang awang hadapi apa? Paling teruk lah. Tak ada. Ya betul. Lepas masuk Greenmatic, saya tukar segala-gala cara berurusan kereta sewa. Accident boleh dikatakan setahun 2 kali, 1 kali. Kalau accident tu macam mana? Customer lari ke ataupun dia bayar ke apa? Dia bayar. Kita dah elok-elok cakap, ni kerosakan ni. Sebab kita dah tapis customer daripada awal, dia bayar je. Accident tu tak teruk pun, saya akan claim 200 ke 600 depend dengan kerosakan. Kalau sampai pecah bumper tu, memang saya akan claim sampai 700 lah sebab nak beli bumper baru, spray balik. Kau tak claim insurans lah. Tak berbaloi. Kalau kerosakan tu atas 1,000 baru saya claim insurans. Kalau bawah, selagi dia boleh bayar je. Macam tu je. So apa kau rasa kenapa dia bila kau join GM and then ada masalah accident semua, customer tu bayar? Apa beza yang sebelum ni yang kau buat yang dulu kau cakap tak bayar lah apa semua kan? Sebab apa? Apa yang saya fikir lah, disebabkan kita dah tapis customer tu daripada awal, proses filtration tu, apa orang panggil tu, proses funneling. Kita pilih customer yang kita nak. Dari situ kita boleh, macam kita suka, macam mana orang panggil benda tu, customer tu dia macam mana cakap. Okay, dia macam ni. Benda yang paling senang cara kita nak tapis customer adalah melalui harga. Kalau kita bagi harga murah, yang customer pelik-pelik tu mesti akan datang. Dia yang pelik. Memang kita akan menghadapi macam-macam benda yang pelik-pelik. Macam saya buat dulu. Tapi bila saya naikkan harga sewa, lepas tu ada extra charge itu, charge ini, diorang akan, yang pelik-pelik dia tak akan nak sewa punya sebab benda tu agak annoying bagi dia orang. Tapi kalau bagi yang customer yang bagus, sebab customer yang mementingkan quality service, dia orang akan pilih kita. So bila jadi apa-apa masalah, dia orang memang dah, diri dia memang dah ada rasa responsibility. Aku buat yang aku salah, tak apa, aku bayar.
Dekat dari situlah cara kita tapi customer. Paling senang lah nak tapi customer daripada pricingnya. Harga murah memang attract orang yang pelik-pelik datang. Harga Kalau kau kita berapa bagi kat harga sana? mahal, Kereta apa paling murah, kereta apa yang kau sewa sekarang? Azia. Azia dengan Beza. Itu je. Berapa sehari? Tengoklah. Kalau saya rasa customer tu pelik, saya tekan harga dia sampai 102, 103. Wow. Kalau regular daripada dulu, saya bagi 100 ya, satu hari. Pelik tu maksudnya macam mana bang? Cuba Pelik, paling customer yang pelik ni, saya tak suka dia WhatsApp saya sebelah malam. 9 ke 1, 2 pagi. Dia akan call. Tanya kereta. Saya tak dia suka akan tu. call, bukannya WhatsApp lah. Dia WhatsApp lepas tu dia call. Okay. Bang, ada kereta tak? Saya nak pakai sekarang. Memang tak lah. Aku nak hantar kau tengah-tengah malam. Mana ada kan? Kalau dia emergency pun, Grab kan ada. Macam tak logik pula nak sewa kereta malam-malam. Sebab saya pernah kena. Saya hantar kereta urgent malam-malam. Rupanya dia bagi dah. Allah Akbar. Nasib baik saya dapat ambil kereta tu dengan cara baik. Saya tak marah-marah dia, korang sewa kereta aku ni sewa dadah tak? Cakap, tak dapat extend lah. Ada orang nak pakai kereta sewa ni, next time je lah. Next time tak ada next time lah. Memang tak bagi terus. Sebab kantor yang itu, dadah dalam kereta. So, kalau Dia dia selip call last minute, tengah-tengah malam semua tu, kalau dia siang, dia call waktu siang. Mana kau nak? waktu siang, kalau last minute saya tak terima juga. Biasanya saya akan terima. Kalau yang ni lah, cara yang biasa saya tapi customer. Contoh dia telefon sekarang ni kan, pukul 9. Tanya, hello bang, saya nak sewa kereta. Bila nak pakai? Esok dapat tak? Contoh pukul 2, pukul 3. Boleh lagi lah, boleh consider lagi lah. Tapi tengok mana lokasi dia pick up. Kalau cakap, hello bang, saya nak sewa kereta. Esok saya sampai Kuching airport pukul 9 pagi. Kalau kita dengar je airport, okay, customer tu elok. Kalau cakap, saya nak pakai kereta esok ni, pukul 9 pagi, hantar sikit-sikit tempat. Kalau kita orang lokal, kita tahu tempat tu elok ke tak elok. Bila sebut je tempat tu, memang dah. Dari sini dah. Tempat awal tak dapat, kita penuh. Itulah, kita tahu, kita sini orang lokal, kita tahu tempat mana tu yang ada masalah. Macam sini memang ada dekat Kuching ni, saya tak boleh sebut dah tempat tu. Ada yang terasa kan. So bila saya dapat je booking dari area tu, memang saya awal-awal reject kan. Tapi saya reject pun dengan cara yang halus. Saya cakap, biasanya saya akan guna ayat kereta full. Tapi kalau ada jenis yang masih orang panggil tu memaksa juga, kereta lain ada tak bang? Ni ada tak? Dia akan tanya macam-macam. Bila ada kereta free? Kalau macam tu, saya guna taktik nombor 2. Kereta ada. Delivery fee, saya letak mahal lah. Hantar sini, lepas tu saya minta security deposit melampau 300. Memang hilang terus saja. Macam tu kita tolak customer dengan cara yang sopan lah. Dia nak, dia bayar. Kalau dia nak, memang okey lah dia tu. Kalau dia tak nak tu, adalah something. Macam tu lah cara kita ejek customer. Sebab kau tak desperate nak customer kan. Kereta pun tak banyak, dan kau punya database banyak. So kereta kau memang jalan. So tak adalah kau nak desperate nak sewa ke, betul tak? Betul. Tak jugalah. Saya jenis memang tak desperate nak bagi sewa sebab saya pegang prinsip rugi sedikit daripada rugi banyak. Maksud saya, rugi sikit tu, baik kita rugi sewa, tak bagi sewa kat customer ni daripada kita kehilangan kereta. Betul. Kan? Hilang kereta rugi besar. Rugi sikit tak apa. Tak kisah pun. Customer masih ada. Boleh cari lain. Kereta hilang, mampus lah nak beli baru. Dapat 2-300, bagi kereta hilang 10-20 ribu. Saya selalu pegang prinsip tu, lebih baik aku rugi sikit daripada rugi besar. Saya akan kira risau berbaloi tak hantar kereta kat dia. Lepas tu, tengok umur juga yang sewa tu. Umur orang yang sewa tu. Kalau umur dia muda-muda, lepas tu nak ambil malam-malam, memang saya tak bagi lah. Apa maksud muda tu? Umur berapa yang kau Dia range 25 ke bawah. 25 ke bawah tu kira muda lah. Dia bagi saya muda lah tu. Dia buat apa pakai kereta malam-malam? Kalau dia nak ambil last minute, kita fikir logik je lah. Ni gimana malam-malam? Jarang. Kalau nak bercakap, malas nak menulis, boleh unmute lah. Boleh unmute.
tanya je direct. So kita sampai pukul 9.30 lah kan. So tanya. Boleh, tak ada masalah. Okey, masa soalan saya seterusnya, sementara nak tunggu dia orang ni bertanya. Sebab time nak masuk tu banyaklah tanya. Anwar ni dia ada letak ni tapi dia tak ada nak tanya apa-apa kan. Masa lockdown tu apa kau buat bang? Kan kau start daripada tahun 2016, lepas tu tiba-tiba lockdown. Apa benda? Macam mana kau survive? Lockdown saya tukar business model. Kereta masih ada. So saya masa tu saya bagi mula-mula lockdown yang PKP tu, yang PKP lockdown satu dengan dua, saya tukar business model kepada personal shopper. Itu untuk survival saya sendiri. Tapi nasib baik masa tu kita ada moral tau. Kan kita ada moral 6 bulan tu kan. Saya boleh survive sebab kita tak perlu bayar. And then bila lepas moral tu, kan kita ada serta tempat dia dah buka, ada yang tak buka. Saya bagi sewa murah-murah je. Oh, kau nak sewa kereta ke? Okay, aku bagi kau 50. Sebab saya punya kepala otak, janji kereta terlepas bayar bulan je. Dah. Tak pening kepala mikir. Fikir yang shopper saya buat tu untuk saya makan sendiri, sewa rumah untuk survive. Macam tu je lah saya buat sepanjang tahun 2020 sampai 2021 around bulan 5. Lepas bulan 5 tu yang kita dah buka slow kan, bisnes dari situ dia start naik balik. So daripada 50 tu saya naik harga slow pelan-pelan. Ada customer suka, dia tak suka, tak apalah, dia pergi ke online. Macam mana kita nak kira bayar sewa kalau kita tak ada kereta, kita ambil daripada kedai sewa. Okey, untuk soalan ni okay. Biasanya kalau supplier ni, dia lain supplier, dia lain harga kereta. So apa yang tuan boleh buat, tuan kena approach dulu supplier tu, minta dia punya list harga. Minta harga dia siap-siap. Lepas tu kita cakap, okey tuan, berapa harga, kalau ada booking masuk, saya akan bagi tahu tuan. Macam tu je lah. Kita kena approach dia. Tapi kalau tuan nak bagi sesama dalam golongan Gem Hub ni, kita dah tahu harga dia memang fix, satu Malaysia sama. So tak ada masalah kat situ. Kalau nak supply dengan GMS ni, kena hati-hati. Kita kena tanya dia betul-betul. Sebab lain orang, regulation ni lain-lain. Ada yang cakap, oh kita ni pakai kat sini je, tak boleh pergi sana, tak boleh pergi sini. So kena tanya betul-betul dengan dia orang. Apa pantang larang dia orang nak sewakan kereta. Itu untuk GMS. Itu yang paling term and condition klik-klik. Saya dah sangat kena dah. Jap. Biometrik bila ada dah dikenali, bila berlaku apa-apa, customer rasa tanggungjawab. Okey. Betul? Siapa ni? Car Rental Puncak Alam. Kita tahu siapa ni. Betul lah tu. Oh, Tuan Ashraf. Okey. Tuan, kalau jadi apa-apa kereta rosak atau apa-apa bukan dalam kawasan kita, selalunya apa step yang diambil? Saya Melaka, kereta buat hal dekat Shah Alam. Kena suruh customer tunggu kalau kita datang. Okey, dekat situ, siapa ni tadi? Wan, ada. Inilah Wan lah. Okey Wan. Itulah kelebihan GM Hub ni. Kita boleh contact team kita dekat sana. Oh, kereta aku rosak ni dekat sini. Kau boleh tolong assist tak? So yang dekat Shah Alam, yang paling dekat, yang free, dia akan datang tolong assist. Itu kelebihannya kalau kita ada team network yang besar. Kalau kita buat sendiri, memang meninggal lah. Dahlah customer fed up, dia tinggal kita pergi jalan je. Itu kelebihannya kalau kita ada kelompok yang besar ni. Kita memang boleh pergi jauh. Ada pengalaman awang dekat Sarawak, kereta kau customer rosak dekat tempat lain? Tak. Sebab saya memang jaga kereta saya. Kereta saya tak pernah rosak, breakdown. Kecuali lowbat je. Tapi sekarang dia tak dah sebab saya ada benda ni. Saya beli benda ni. Ni boleh cek kesihatan bateri. Saya beli RM100 je dekat Shopee. So, sebulan sekali saya akan cek satu-satu kereta saya untuk tengok kesihatan bateri. Kalau reading dia rendah, saya tukarlah bateri baru. Macam itulah saya menjaga kualiti. Kereta kau 4 biji tu semua kereta baru ke bang? Betul. Kebanyakannya 2017 ke atas.
Kereta sendiri ke ataupun kau ambil kereta orang juga? Kita pajak. Empat tu kita pajak. Saya sampai sekarang tak ada kereta sendiri. Wow. So saya adalah living result. Buat kereta sewa tak ada kereta sampai sekarang. Untung Dengan ke tuan ambil pajak ni? Ambil kereta pajak untung ke? Lepas ke nak bayar apa semua tu? lepas kereta 4 biji tu, total pajak dia adalah 2,684 kalau tak silap saya. Saya untung 10,000. So agak-agak kat situ. Tu cakap dia, saya banyak kira, saya rajin mengira benda tu, mana kita berbaloi buat, tak berbaloi. Basuh pun saya buat sendiri, saya dah jimat banyak situ. Maintenance pun saya buat sendiri. Ini memang jimat banyak. Contohlah 4 biji kereta tu, total kau bayar installment dengan pajak tu 2,600. 3,000 dia tak? And then kau buat sale sampai 10,000, 7,000 kau punya untung. Lebih kurang macam tu. Tapi bunyi dia agak pelik kan. Tapi sebenarnya benda tu boleh kalau contoh kalau macam mana, duit lebih tu biasanya saya akan charge bila ada customer jalan jauh. Contoh di jalan jauh, kan Sarawak ni besar. Kan, umpama dia macam daripada Johor, dia nak pergi ke Terengganu, saya memang ada charge ekstra dekat situ. Sebab dekat Sarawak jalan ni tak elok. Dia tak cantik macam Semenanjung. Sebab dekat situ kos kita dekat kereta tau. Kereta punya suspension, tire, bearing, semua tu terbeban. Ada customer sewa daripada Kuching nak pergi ke Miri? Miri setakat ni belum ada. Kalau paling jauh ke Sibu ada. Kau charge berapa kalau pergi Sibu? 1,300. 300 Kami panggil tu outstation fee. Outstation lah. Kalau dia ulang alik sini pun dah 600 km kot. Polisi kita 300 km sehari. Ke Sibu sajalah 350 km. So kalau dia outstation je jauh 300 lah kau charge ikut jarak lah kan. Betul. Tapi situlah apa orang panggil benda tu? Add-on Tambahan lah. Tambahan. Itu yang menyebabkan saya dapat lebih. Dewang ada tanya ni, Kas Unggul tanya, boleh tunjuk tak cara pengiraan untuk kereta pajak mengikut sale bulanan? Macam mana kau bayar pajak tu dekat 4 orang owner tu? 4 orang owner ke atau berapa orang owner tu? 3 orang. 3 orang owner. Sekejap saya ambil. Bagi satu contoh lah, kereta. Satu kereta. Boleh. Ada masalah. Sekejap Ni masalah dia nak kereta lagi tapi tak ada orang. Tak ada. Nak dapat kereta pajak kan. Betul. Dia nak lagi. Saya ambil Azia lah. Lagi 10 biji. Masalahnya nak dapat kereta pajak tu susah lah kat sana kan. Nak boleh nampak tak Azia? Alright. Marker saya tak cukup tebal. Sekejap saya tukar marker lebih tebal. Nampak kan Azia? Mungkin kat korang mungkin dia terbalik kot. Okay. Azia, saya tak tahulah harga Semenanjung berapa, tapi harga Sarawak ni Azia range dia 400 lebih yang basic. Azia yang saya dapat ni harga dia harga bank dia, bayar bank RM470. Campur dengan pajakan 200. Nampak? So dia jadi 670. Okay. Untuk pajakan saja 670. 200 bayar kat owner. Yang ni bayar dekat bank. Tapi kita dua-dua bagi kat owner lah. Okay. Cara saya kira dia macam ni. Untuk 1,000 pertama sales Azia, saya simpan tepi. 1,000 pertama ni dah termasuk 670 ni. So ada balance berapa ringgit? 670 tolak 1,000. Okay, betul ke ni? 1,000 tolak 170. 330. 330 ni saya memang simpan setiap bulan. Sebab untuk maintenance kereta ni, dia memang akan ada maintenance setiap bulan. Kereta. Dia takkan lari. Macam-macam je masalah kereta. Wiper lah, itulah ini. Benda-benda kecil. Benda-benda kecil tu yang annoying.
Kadang-kadang kan kita sendiri tak tahu tiba-tiba tayar terpecah ke, bocor, kita bawa pum langgar lubang. Dah duit kat situ. Tayar sebiji dah berapa. Harga tayar Semenanjung murah, Sarawak. Kalau Azia dia tak lari 167. Kalau kat Semenanjung 167 memang dah dapat tayar premium dah untuk Azia tu. Itu masalah kat Sarawak, harga barang ni mahal. Okay, and then selepas daripada 1,000 tu, itulah untung bersih kita. Contoh Azia saya dapat satu bulan dia 2,300 lah. Okey, ini kasar lah 2,300 sebulan. So saya tolak dengan 1,000 siap-siap. Lepas tu kan ada balance 1,300. Itulah untung bersih 1,300. Kalau Azia ada 3 biji, darablah 1,300 darab 3 dapatlah 3,900. See? Nampak tak dekat situ? Kenapa Itu untuk kalau ada 3 biji Azia. Kenapa owner tu dia sanggup bagi Apa dia? pajak? Bagi pajak dia dapat untung RM200 je, padahal kau gasak kau kan. Dia tengok kau, aku kan dia tak nak ke minta lebih lagi. Ke owner tu desperate ke apa, kenapa dia jadi gitu? Saya kalau owner yang saya pajak ni asalnya dia orang memang buat kita sewa. Okay. Memang asal dia buat kita sewa. Tapi disebabkan dia orang punya team tu berpecah-pecah dah. Sebab seorang kena transfer, seorang kena transfer. Dia government servant kan? So dia orang dah beli banyak kereta tu tersangkut tau. Siapa nak cover ni? Lala dia lepas je lah. Lepas ke saya. Asal installment settle dah kan. Betul lah tu. Macam betul lah dia. Sebab tu saya susah nak cari orang yang betul-betul nak pajak kereta. Sebab bagi dia orang RM200 tu Kecil sangat. tak kecil sangat. Lagi satu yang 330 ni kena kumpul lah 1 tahun sebab insurans kita cover, servis kereta kita kena cover, insurans, servis. Kena ingat tu sebab kita tanggung 3 benda tu, kos dia tinggi. Saya memang tak pernah miss servis, memang sampai masa tu servis, Servis kau saya tak ada. hantar kedai. Buat sendiri. Saya buat sendiri semua. Sebab pengalaman saya buat kereta sewa daripada kancil, saya memang buat sendiri, belajar daripada kancil, servis kereta sampai sekarang. Nasib baik kereta tu dah habis warranty lah, saya ambil. Kalau dia masih warranty, saya memang hantar servis center. Awang ni dia special, dia boleh buat semua. Bab-bab teknikal kereta semua dia Tak boleh apa, buat. nanti saya akan ajar macam mana nak detect kerosakan kereta, nak elak macam mana kereta tu rosak. Macam sekarang ni, alhamdulillah 3 biji ada sebiji je kereta yang selalu bagi masalah kat saya. Sebab masa saya dapat kereta tu bekas accident. Major accident. Teruk lah depan dia memang remuk. So sekarang ni dia memang setiap bulan dia memang ada bagi masalah. Macam bulan ni tadi kena aircon 200.5. Dah. Sebab nasib baik saya ada simpan yang 330 ni. Lepas lah bayar kat aircon. Tak lama lagi bulan 7 ke bulan 8 2 biji Rotek. Saya dah standby duit dah, saya tak risau. Macam tu je lah, memang takkan lari. Saya memang dah assume ujung tahun ni memang 2 biji bateri kena tukar. Buku servis rekod pun saya dah buat. Setiap kereta saya boleh macam mana orang panggil, saya lupa. Kereta sewa ni dia terbahagi kepada 3 kos. Kalau korang nak tahu. 3 kos. Saya panggil tu future cost, hidden cost. Apa lagi satu tu? Saya dah tak ingat dah. Jadi 3. Future, hidden, fixed cost. Kereta sewa dia ada pecah 3 ni. Future cost, hidden, fixed. Fixed cost ni dia punya maintenance dengan bayar bank yang kita dah tahu. Setiap bulan kena bayar. Future cost ni insurans.
Insurans, Optek, wiper, tayar. Kita memang dah tahu sampai masa kena tukar. Yang ni yang paling besar ni, hidden cost ni, yang kita tak tahu ni. Tahu-tahu je kereta overheat. Mampus. Tahu-tahu bearing pecah, absorber leaking. Ni kat sini ni yang paling besar ni. Sebab tu saya suggest 1,000 pertama tadi tolak dengan pajakan, duit tu simpan. Tapi benda ni kalau kita ambil pajakan kereta yang pakai 70-30 tu, benda ni semua tak ada kat kita. Semua dekat owner. Kepala tak pening. Kita ambil 30% tu, gaji kita menguruskan kereta tu A to Z. Yang penting kita jaga kereta tu dia elok je. Kalau kita buat sendiri, ni lah 3 kos ni kita tanggung. Kereta pajak kau tu semua kau bayar 200 ke bang? Ke ada lain-lain? Betul? Tak ada. Aku dekut kau ni. Dulu saya ada Alza tapi saya hantar balik sebab hujung tahun 2020 kita lockdown semula. Memang sayang gila lah kereta tu. Saya pun rugi banyak kat kereta tu dulu. Kereta kena bayar tapi dia tak gerak langsung. Oh yalah. Kita ambil pajak kereta kecil-kecil je kan, senang jalan. Clear tak kas unggul? Saya rasa menjawab tak soalan kas unggul tadi tu? Menjawab tak? Clear, alright. Okay, ni beralih daripada Sibu pula. Untuk permulaan saya nak mula kereta sewa. Bagaimana kita promote kita? Marketing dia kita untuk dapat kereta sewa. Maksud saya pula dari milik luar banyak kereta sewa. Cik Awang baru dapat kereta kenalan ataupun saya dapat kereta pajak daripada kenalan. Daripada kenalan. Bukan kenalan, stranger. Dia orang kenal saya dari Facebook. Okay, untuk Tuan Brandly panggil ni. Tuan kena aktif muncul diri dekat Facebook. Jangan malu. Kalau malu, Tuan boleh guna penulisan je. Lepas tu, kan marketing yang kita ada tu, bahan marketing, Tuan boleh ambil dan post dekat Facebook wall Tuan sendiri. Setiap hari, Tuan kena buat konsisten. Satu keping gambar satu hari, and then ceritalah sikit-sikit bawah tu. Buat sewa kereta bersama Greenmetric, customer puas hati. Kita kan ada konten video dengan gambar, ambil je, guna dan post. Dari situlah kita develop customer trust. Itu dia. Tajuk lain pula. Tajuk marketing. So slow kita buat. So bila kita buat macam tu, customer makin lama makin kenal. And then, naklah aku try tanya kereta dia ni. Bila dia tanya, hello Tuan, saya nak sewa kereta ni, kereta apa yang available? Okay. Tapi Tuan kena ingat, Tuan kena cari dulu supplier Tuan. Approach dulu. Tapi itulah, kalau ada tim ni yang Sarike Karenter tu, dia boleh supply. Tuan boleh tanya dia. Tak ingat nama penuh dia siapa. Dia punya Facebook Sarike Karenter. Dia cover Sibu juga. Tuan Bradley boleh berkawan dengan dia. Minta kereta pada dia. Tuan ada booking ni, Airport Sibu. Okay, on, layan. Ambil commission. Macam tu je. Senang. Macam mana kalau kereta hilang ke kereta masuk balai sebab customer dekat sini, macam saya selalu sebut sebelum ni. Kita selalu dengar pepatah ni. Lebih baik mencegah daripada mengubati. Ni Tuan Muhammad Hazwan. Sebab ni kira nightmare lah kepada semua pengusaha kereta sewa. Kereta hilang ataupun kereta masuk balai. Nightmare lah. Kereta saya pernah masuk balai tapi sebab accident lah. Sebab nak claim insurans. Bawa kereta, tunda kereta ke balai itu adalah. Tapi kalau sebab kes jenayah tu memang kita minta dijauhi lah. Kalau terjadi juga, memang sakit kepala kita nak deal. Serius memang sakit kepala. Kereta sangkut dekat balai berbulan-bulan sampai kes tu settle. Itu yang sakitnya. Sebab tu kita proses filtering customer daripada mula tu memang penting. Sebab tu cakap cara paling senang nak tapi customer, harga. Harga main peranan. Bagi saya itulah yang saya nampak saya bereksperimen selama ni, cuy paling senang. Kalau kita rasa customer tu pelik, kita boleh reject dia. Jangan terlalu terdesak nak ambil customer. Sebab rezeki tu luas. Jangan tergopoh gapah nak ambil customer.
lebih baik kita rugi sikit daripada rugi banyak. Nampak tak? Saya punya proses tu macam tu. Sekejap. Tapi betul-betul kan gitu. Dulu kan kau buat kereta sewa. Sebelum kau join GM kan kau mesti memang buat murah-murah kan. Itu yang jadi masalah. So bila kau join GM, macam mana kau terus naikkan harga? Tak, saya guna kaedah naik perlahan-lahan. Naik perlahan-lahan. Sebab lagi satu yang menyebabkan saya boleh naik secara drastik, saya daripada kereta lama saya tukar ke kereta baru. Sebab sebelum ni saya ada Kancil, Viva, Saga FX. Kebanyakan kereta tu semua manual. And then bila tahun masuk 2019, saya let go semua kereta tu, masuk kereta baru, saya terus introduce harga baru. Dalam masa 3 bulan pertama, customer susah nak terima harga saya. Tapi saya chill je lah. Sebab saya percaya, memang kan ada orang yang nak sewa nanti. Orang yang mementingkan kualiti kereta. Dekat sini, marketing yang kita kena buat adalah nak tunjukkan yang kereta kita ni bagus, servis kita bagus. Dekat situlah testimonial penting. Sebab tu marketing yang kita bagi tu, tuan-tuan kena guna. Kalau tak ada testimonial, customer susah nak percaya. Sangat susah. Saya banyak menang situ pakai testimoni yang lama-lama, senior-senior lama. Macam tu je lah. Tak ada cara lain. Testimonial. Kita buat servis, nak bagi tahu servis kita ni bagus daripada testimonial customer. Macam mana kau tunjuk testimonial customer tu? Kau bagi link? Dan nak tahu tak Facebook, saya iklan dekat Facebook page dan WhatsApp story tu. Okay. Saya belah kat situ hari-hari, 10 keping. Sebab data customer saya memang dah ada daripada student-student. Dia orang tengoklah benda tu hari-hari. Lama-lama ni orang sewa juga. Tak ada masalah pun. Bila dah ada customer student, saya tu ambil gambar. Wajib ambil gambar. Deliver kereta dekat kampus, tu ambil gambar. Macam tu lah. Minta selfie yang customer. Macam tu lah saya buat dulu. Awang dia tak boleh nak cerita kereta masuk balai, kereta hilang. Sebab apa? Saya rasa dia tak pernah hadap benda Tak tu pernah. Betul. Saya ada pengalaman. Nak kena tanya dengan orang yang ada pengalaman. Saya tak pernah kena. Sebab saya memang elak. Ni pengalaman. So dia kereta hilang masuk balai ni semua. Sebab saya dulu silap saya. Okay, saya pernah hilang kereta 7 biji. 1 biji total loss. So daripada 7 biji yang hilang tu, 4 biji tak silap saya hilang disebabkan saya bagi dekat broker. Dia orang ni macam sebarang orang lah dia bagi. Tengok-tengok Allah penagih dadah, dia ni pinjam malung, lepas tu bankrupt, memang ada kes jenayah kan. Lepas tu macam yang sendiri bagi hilang ni, yalah orang telefon nak sewa kereta. Tengok-tengok dia kategori macam tu, memang dia ada kes. So that's why saya buat sistem tempahan kereta sewa online tu. Kereta saya hilang, last kereta saya hilang tahun 2012. Masa tu tak ada proper sistem lah. Dan saya duduk tengok kereta saya duduk hilang semua. And that's why saya buat laman website. Kalau kau nak booking, kau kena booking online. So customer-customer yang kita suruh dia booking online, yang penyangap-penyangap ni memang dia takkan booking. Dia akan mengelak. Dia akan mengelak. Saya tak reti lah apa semua. Pergi mampus. Kau bukan customer aku kan. So bila macam tu, kita akan start dapat customer yang bagus-bagus. Betul tak Abang? Betul. Saya belajar banyak daripada student sebenarnya. Kalau korang nak cepat dapat experience, tanya dengan Tuan Ashraf, dengan student. Student ni dia kira sama taraf dengan customer Singapura, dia punya cerewet dia. Memang cerewet gila. Dah lah nak murah, nak servis bagus. Tanya Tuan Ashraf. Dia bawa kita sewa dekat UiTM Bukit Kelam. Saya memang hadap lah benda tu hari. Kalau kereta tu rosak, siap. Tuan lah ni bagi kereta saya ni. Saya minta kereta tu. Dia boleh bagi alasan tu. Macam tak mula sabar je. Tadi saya parking sini. Biar alih sana, saya terlanggar batu, tayar pecah. Sebab tuan suruh saya alih. Boleh. Macam tu. Kita pula salah. Student ni, dia memang penuh dengan muslihat. Daripada situ saya belajar banyak. Kalau nak cepat gain experience, try lah dengan student. Tengoklah perangai dia orang macam mana. Awang kau tak kenal lah dengan sewa kereta kat student kan?
Saya memang start daripada student, baru saya berani dengan orang luar. Gain experience. Sebab student ni kalau dia jadi apa-apa, dia duduk kat universiti tu juga, dia takkan lari pun. So orang luar dia boleh lari je. Kita pun tak tahu dia duduk mana. Tu je lah dengan student. Boleh dengan student ni, tapi kena hati-hati lah. Jangan nak dilayan sangat. Student ni pada saya customer, cheap customer lah. Betul. Dia memang boleh tapi Saya biasa pakai senggang-senggang je lah. kan? Kebetulan ada gap kan. Contoh gap tu 1 hari, nak tunggu customer esok. Student kau nak pakai setengah hari, layankan aja lah. Tapi make sure kita tu elok lah. Jangan pula dia pergi langgar orang lah. Susah lah. Dia jadi benda lain pula. Kena cari booking lain untuk ganti booking yang sedia ada. Biasa saya buat macam tu je. Kalau ada senggang, baru saya layan student. So Azwan tu you kena filter lah kan, bukannya semua. Belajar filter. Belajar filter. You kena identify lah siapa pelanggan yang you nak. Okay, Awang. Siapakah pelanggan yang kau paling suka sekali? Kan? Ciri-ciri pelanggan yang kau suka. Of course lah daripada airport. So Saya paling suka customer daripada airport. Orang Malaysia ke ataupun foreigner? Okay, kalau saya sendiri kat Sarawak ni, saya personally suka customer non-Sarawak yang datang melalui airport. Dia orang memang jarang buat masalah. Hampir tak ada. Customer airport, daripada pakai bus pun okey juga. Itu bagi saya memang A customer. Tapi yang saya perasan, kalau international datang Sarawak ni, dia jadi macam memilih sikit. Dia kata tengok, this is a good car. Sampai kan saya dah pernah kena tau dengan international India 2 bulan lepas dah silap saya. Dia nak test drive dulu kereta tu, pusing airport 1 round 2 round. Okay, this car is good. Betul, ini pengalaman saya sendiri tau, kena 2 bulan lepas. Sebab dia kena tipu, dia pernah kena tipu kot. Betul, saya cakap, okay sir, here's the key, you can test drive yourself. I guarantee this car is good condition. Sebab saya jaga kereta tu, memang saya tahu condition dia elok. Cuma, yelah, scratch halus-halus tu memang ada. Scratch sebab, apa tu, handbag perempuan tu, dia punya kunci tu, dekat sekeliling kereta tu. Penat juga nak polish tu hari-hari. Dah lah, polish mahal. So, biar je lah scratch halus-halus tu. Yang kasar-kasar, yang besar-besar tu, memang akan touch up lah. Kalau halus tu, biar je lah. Cala dekat cat tu, cat dia cala tak dalam. Kalau orang tu dia tak duduk dekat airport, macam mana? Yang kalau orang lokal, saya panggil tu orang lokal lah, orang lokal Sarawakian, tengok dia punya lokasi. Lokasi pick up dia dekat mana. Kalau dia pick up dekat area bandar, dekat hotel, saya okey, tak masalah. Dia boleh je menyamar kan, dia pergi duduk, dia tak duduk situ pun, dia duduk kat hotel 5 star kan. Padahal dia kan tu dia bagi dia punya ni IC lesennya kan ada alamat kat situ. okey. Kalau alamat dia bukan Kuching, dia orang luar lah, datang urusan kerja, bercuti je. Kalau orang Kuching kau tak bagi lah. Satu je lah, salah satu je lah. Kalau orang Kuching kau tak bagi sewa lah. Kurang sikit. Boleh tapi kurang lah. Memang saya, biasanya kalau orang lokal ni, saya akan minta deposit. Kebiasaannya. Sebab kes lokal customer sangat tinggi lah. Kes yang pelik-pelik. Saya rasa Tuan Ashraf sendiri pun pernah merasainya. Lokal-lokal ni memang pelik-pelik perangai dia orang. Cara nak elak dia bagi, minta je sekedar. Tak perlu banyak, saya minta 100 je. And then, saya akan bagi tahu lah, kalau kau merokok, RM100 ni burn. Ada saman polis, burn. Kereta datang balik kotor, burn. Bukan kotor kat luar, kotor kat dalam. Sepah makanan ke, ada kicap tumpah, sos tumpah, memang burn lah benda tu, senang cerita. So, dia memang jaga kereta elok. Tapi bila kita buat macam tu, servis kita lain elok, eventually dia akan datang balik. Dia tahu deposit dia akan diambil. Sebab secara logiknya, kalau kita duduk kat hotel pun, hotel ambil deposit. Tak banyak lah, RM50, RM100, sama tu je. Kalau customer book pakai online, saya memang tak minta deposit dah. Memang tahu tu bagus. Right, ada lagi soalan tak? Apa pendapat tuan tentang sewaan kereta ikut jam? Dia macam ni, kalau customer tu sanggup datang rumah ambil kereta, tak masalah. Kalau tuan sendiri nak hantar, rasa berbaloi tak? Nak hantar ambil kereta. Penat.
Kalau ikut jam, dekat-dekat boleh lah. Dalam radius 5 km, tak ada masalah. So dia datang ambil kereta kat rumah lah. Nanti kita hantar balik, tunggu kat rumah je. Kita tak penat. Tapi kalau benda tu membebankan kita, jangan ambil. Penat, dapat sewa dah lah. Tak mahal. Rugi. Lagi Kereta satu, kotor sama lah. pengalaman saya sendiri, kereta sewa jam ni, dia sangat heavy use. Contoh, dia pakai 5 jam, dia boleh drive kereta tu sampai 70 km. Saya tak tahu dia gimana. Itu dengan student lah selalunya. Ya, itu sewa jam. Biasanya sewa jam ni, dia punya risiko untuk accident sangat tinggi. Sebab customer tu kejar jam sewa. Dia akan bawa kereta laju. Itu risiko buat sewa jam. Saya prefer half day lah. Paling rendah pun half day. Kalau dekat-dekat. Ni Tuan Habib pun setuju customer airport. Ya betul. Customer airport dia tak boleh pergi mana-mana sebab dia kejar flight dia balik. Mesti datang duty, pergi konvo, urusan kerja. Itu memang elok. Tapi untuk kawasan yang jauh daripada airport, pusat peranginan, tu pun customer macam tu pun okey juga. Tak ada masalah. Kalau macam Kalau orang Sarawak, dia kereta dia rosak, kau bagi ke tidak? Kereta dia rosak apa semua kan? Dia orang Sarawak ni, orang Kuching. Awang, saya nak sewa kereta lah, kereta saya rosak, kau bagi ke tidak? saya bagi, ini saya akan letak harga tinggi. Dia nak ke tak? Lepas tu dia akan cakap, okey bajet saya 1,000 je. Terima kasih lah, memang aku tak nak bagi. Oh, tak baloi ya. Tak baloi, 1 bulan nak tunggu 1,000. Tak payahlah. Faham. Kita sendiri pun ada benda ni nak kita jaga kan. Kena bayar pajak kereta, gaji kita sendiri lagi. Takkan dapat 1,000 sebulan. Balance 330, buat apa? Saya memang tak layan sangat sewa long term. Sebab kereta saya tak banyak. Kalau kereta banyak, mungkin saya boleh consider. Depend lah. Kalau kereta dah sampai 15-16 biji tu, banyak tak jalan, lepas je lah long term. Ada soalan? Kau dekat grup Sarawak tu mesti ada grup orang buat kereta sewa tak? Ada tak yang kawan-kawan yang sampai sekarang kereta masih hilang semua, ada tak? Itu yang pelik dah. Sampai sekarang saya tak masuk dalam grup tu. Saya tak ada langsung dalam grup tu. Oh, dia orang ada grup lah. Dia orang ada grup dia sendiri. Tapi saya tak ada masuk. Saya tak pernah dimasukkan dalam grup tu. Member-member saya lain semua ada dalam tu. Tak apalah, bukan rezeki. Oh, kenapa dia tak bagi kau masuk? Dia tak suka kau ke? Tak tahulah. Saya pun tak tahulah dia cakap macam mana. Daripada dulu saya minta tapi tak dapat. Admin dia tak nak approve. Saya tak tahu siapa admin dia sampai sekarang. So saya dah malas nak kisah. Tak apalah, aku buat networking aku sendiri je. Tapi GML Borneo punya ni kan? Borneo. Lepas tu saya tengok JMH Pekan Sarawak dah 7 orang. Saya boleh start dengan 7 orang tu. Tak ada masalah. Baik. Dia takut dia takut awang kebas dia punya customer. Saya punya impian tau. Pernah hari tu saya pergi dekat airport Kuching. Saya punya impian saya nak tengok kan sepanjang dekat airport tu, supplier kereta semua pakai baju ni. Hantar kereta. Saya boleh senyum dengan happy kat situ. Oh, bagusnya. Aku punya tengok networking cantik. Semua datang merah je baju. Itu yang cantik. Boleh lah, kita boleh pasang impian tu. Nanti Greenmatic kalau dah strong, asal pergi airport je, mesti jumpa. Tu Greenmatic tu. Baju merah kat sini. Bayangkan situasi itu terjadi. Memang sangat best. Puas hati rasanya. Usaha berbaloi. Kau tak takut ke bila ramai sangat dekat Kuching tu nanti kau tak boleh cari makan pula? Tak takut. Saya tak takut. Customer takkan habis. Customer takkan habis. Saya tak takut persaingan. Saya suka lagi banyak lagi join. Saya boleh besarkan lagi saya punya marketing saya ni. Sekarang saya takut nak belah sebab takut over supply. Over demand. Itulah banyak benda lagi kau tak buat tu sebab takut tak boleh. Saya dah banyak belajar dengan Dr. Rizal. Saya tak gunakan semua benda tu. Saya tak berani. Saya dah test sikit. Tak boleh ni. Mampus aku. Dia macam tu lah.
Tapi kereta pajak tu kau bagi sikit sangat lah Wang. Dulu tu 10 tahun dulu tu 200 tu. Rasa dia orang pun tak ada minta juga. Sebab tu kau Setakat ni sebab dapat saya pajak. Kau naik lah sikit 300 ke 400 kan. boleh, tapi biasanya saya akan naikkan tu untuk kereta-kereta besar. Kereta besar. Alza. Macam tu je. Boleh je, tapi saya boleh open untuk 70-30 sekarang ni. Oh, okey. 70 Kalau okey macam saya sekarang ni saya punya planning, saya sanggup ambil 70-30. Sebab apa? Satu, saya boleh servis kereta. Saya boleh ambil upah servis kereta tu. Saya tulis kat resit tu, saya claim. Repair saya buat sendiri. Saya claim. Macam tu saya buat. Saya dapat duit balik daripada 70% tu. Saya dapat balik duit. Sebab saya buat sendiri. owner serahkan kau, maintenance, semua cuci, semua kau cat lah sikit kan. Dapatlah cas sikit. Cuci kereta saya claim juga. Buat sendiri claim. Macam tu je. Tak ada masalah. Okay, sekarang ni kau run dengan adik kau kan? Adik kau tu kau bayar gaji ke macam mana? Macam mana kira dia? Bayar gaji lah? Bayar gaji. Kau bayar gaji? Bayar campur insentif. Macam mana tu? Insentif dia macam saya buat macam konsep 10% commission. Dia ada basic lah? Basic dia 1,200, campur insentif tu. Last month, dia punya commission 10% tu, dia punya commission saja RM763. 1,900 lah dia punya ni kan? Dia punya income. 10%. 10%. Commission ni saja. Korang boleh, je orang lain boleh. Adik saya dah membuktikan tu. Itu living resort tu. Saya ada 3 bulan dah dia punya commission. Memang banyak. Memang main 700-500. Disebabkan tak cukup kereta. Bayangkan kalau kereta banyak, commission tu boleh naik sampai 2,000-3,000. Adik kau tak minat ke kerja food panda ke, grab food ke, lagi banyak 3,000-4,000. Betul, tapi itulah kita duduk rumah. Nak main handphone macam ni. So, dia mak lain, dia boleh fokus ambil commission. Still untung. Tu belum lagi adik kau beli kereta. Kalau dia beli kereta dia sendiri, Dia orang dalam proses nak membeli juga tu. Dalam proses. So memang tak ada alasan lah nak buat duit. Macam-macam cara. Nak cakap tak ada, susah nak ambil commission. Adik saya dapat buat 700-500 setiap bulan. Dia dah dengan saya berapa bulan lah? 4 bulan ke 5 bulan. commission tu dia close lah. I mean, ada leads masuk, dia close. Dia dapat lah. Lepas booking 10%. Lepas tu dapat gaji hantar ambil kereta lagi. 2,000. Bulan lepas RM2,100 dia dapat. Campur dengan claim. Dia ada claim. Dahsyat. Saya buat macam tu. Claim tu claim Grab. Dia ambil Grab daripada airport balik rumah. Itu je lah claim dia. Tapi claim tu dibayar dalam delivery. Dia memang ada delivery lah. Sebab jauh sangat. Macam tu je saya buat. Nak tanya Tuan Wahid, kalau ada motorhome untuk dibuat sewa, okey ke game dia, ada pengalaman. Jangan kau merepek-repek buat merapu-rapu kan. So fokus je, jangan nak pergi sewa tu lah. Fokus. Kalau kita sewa je. Motorhome, itu bukannya RV ke? Yang kereta macam rumah tu kan? Dia benda tu biasa dia orang beli yang recon lah. Tapi ya itu memang di luar kepakaran kita lah. Sebab benda tu dia separuh kereta, separuh hotel. betul. Saya pun tak boleh nak cakap. Saya tak ada pengalaman. Dia punya bisnes tu nak run macam mana. Kita fokus lah, jangan nak buat tu. So kalau kereta sewa, saya pun kereta sewa sebenarnya kita fokus beberapa model kereta je kan. Macam Azia, Beza. Fokusnya lah. Betul. Tak pening kepala. Betul. Alright. Tapi sekarang saya nak beritahu, marketing paling senang TikTok. Majoriti semua orang dekat TikTok. Buat video je 15 second. Saya selalu tekankan benda ni. Lepas tu hashtag. Buat video TikTok. Konten yang ada tu edit balik je dalam TikTok, settle. Kau pakai ni lah, Blue Orion punya ni.
TikTok saya tak aktif sangat. Yang IG saya baru-baru buat. Tengok ada certain lah. Saya buat testing je benda tu. Zainuddin dia tanya, 70-30 tu based on apa tuan? Itulah pajakan. Based on sale kan? 30% kita. 30% tu adalah upah kita. Manage kereta dia. Kalau Kalau 2,000, 2,000, so 600 kita punya lah. itu belum masuk dalam kau Betul. repair apa semua tu. Kalau macam maintenance apa service tu belum lagi lah. Belum, itu tengoklah kereta tu macam mana condition dia. Kalau biasanya kereta yang start bagi masalah umur dia 5 tahun ke atas. Kereta saya sekarang ni dia start masuk umur 4 tahun. Tapi saya boleh jangkakan apa benda yang saya kena tukar. Sebab saya ada kemahiran repair kereta, saya memang monitor kereta tu. Setiap kali saya cuci, saya akan belik-belik. Kereta, oh tayar ni masih elok. Gas shaft ni masih elok, tak ada bunyi. Kadang-kadang saya bawa test drive kereta tu, oh tak ada bunyi lagi. Kalau ada bunyi, saya terus pergi fix tu. Tak ada tunggu-tunggu. Pasal annoying, kadang-kadang customer bunyi tu pun, dia boleh komplain tau. Saya bawa kereta ni ada bunyi, nyek. Walhal, barang dia kat belakang tu. Saya pula pening, apa benda dia cakap. Dia macam tu. Okey, untuk yang 70-30, kalau contohlah 70% tu, owner dapat 1,000, jap, berapa 2,000 tolak 30%, 1,400. 1,400 tu, kita bagi kat owner. Itu duit dia. So, kita kena bagi tu owner, okey, bulan ni, saya dah cuci kereta 5 kali, tolak RM50. 5 kali cuci, RM50. Okay, lepas tu tayar dia hari tu makan sebelah, saya dah beli tayar baru, okay, tolak lagi RM120. Resit tu kena ada tau, resit perbelanjaan tu kita kena declare dekat dia. Sebab kita macam bekerja dengan dia, so kita declare semua benda tu. Okay, saya dah tukar wiper baru RM30 sebab wiper lama tu dah rosak. So daripada RM1,400 dia tolak, kita back in dekat dia. Lepas tu kena beritahu, oh tuan, 2 bulan lagi insurans nak mati ni dengan Rotek kena renew. Bagi tahu dia lah. So dia keep in mind lah benda tu. Itu yang saya buat dulu. Daripada 2015 sampai 2019. Tapi masa tu saya dapat kereta lama, tiap bulan 400 maintenance. Tak lagi. Kereta kancil ada je rosak dia hari-hari. Kita je rosak kan. Hitam tangan saya ni, repair. Setiap 3 hari memang saya ada repair kereta kat dalam rumah. Oh, kancil tu bukan kau punya, orang punya. Betul, orang punya. Oh. Okay, faham. Okay, last soalan. So, kita pun dah sejam lebih kan. Dalam banyak-banyak bisnes kan, kenapa kau pilih kereta sewa bang? Senang je jawapannya. Saya suka berjalan. Saya kena cari. Tak, macam dia cakap. Kita kena buat kerja yang kita minat. Saya suka berjalan sebenarnya. Saya tak boleh duduk diam. Walaupun kalau kau tak untung pun kau tetap akan buat lah sebab kau suka jalan. Betul. Tapi takkan saya nak buat benda yang tak menguntungkan. Macam PKP hari tu, kereta tak jalan, apa saya buat? Shopper tak jalan, saya buat delivery. Macam Foodpanda tu. Tapi saya bekerja sama dengan vendor makanan. Satu vendor tu, okey, saya hantar you punya order setiap hari. Taklah setiap hari, selang 3 hari. Sekali hantar saya dapat 160. Darablah selang 2-3 hari saya hantar. 2-3 hari saya hantar. Oh lupa, saya masih ada simpan lagi dia punya delivery ni. Tada! Delivery list ni. Saya memang dapat untung. Dan saya berjalan. Saya banyak tengok tempat, tengok perumahan. Hampir semua perumahan dekat Kuching ni saya dah pergi. Disebabkan benda ni saja, delivery ni. Berapa banyak ni. Kepada tebal loh. Berapa bulan saya kerja dengan dia orang. Dia buat kerja yang kita suka, memang menguntungkan. Tapi bisnes lain pun ada juga berjalan kan? Jual produk pun boleh jalan juga. Boleh, tak ada salah. Cuma saya tak ada kemahiran nak jual produk. Saya lebih kepada servis. Bisnes kan ada dua, servis dengan produk. Kalau ada kemahiran menjual produk, boleh je, tak masalah. Sambil-sambil bawa kereta sewa, jual produk. Untung juga. Kadang-kadang kalau kita pandai berbual kecil-kecil dengan customer cakap, oh you buat sihat leh, you makan apa? Oh saya makan SKV.
Settle. Saya amalkan jus SKB. Dah settle. Dah dapat upsell. Upsell saya lupa. Dah dapat upsell lagi. Macam tu je lah caranya. Kita kena bijak je cari duit. Duit ada dekat mana-mana. Kemampuan kita nak melihat duit tu je lagi. Kena asah. Tajamkan mata. Based on pengalaman lah kan. Macam saya pun pernah buat kereta sewa, saya pun pernah jual produk kan. Kereta sewa ni, orang cari kita. Betul tak bang? Betul. Produk ni kita kena cari orang. So you kuat kat mana? So kalau you jenis pandai cari orang, boleh lah produk. Tapi kalau macam jenis tak pandai cari orang, jenis orang cari kita, so servis lah. Kereta sewa ni bila servis dah bagus pun semua, kita tak payah nak promote pun, orang datang kan. So itu yang seronok tu. Adik saya kekuatan dia dekat menjual. Sebab tu dia dapat closing tinggi. Oh. Kekuatan dia memang dekat situ. Dia memang pandai menjual. Bagi apa benda kat dia, senang je dia buat duit. Dia pandai cari orang kan. Dia pandai. Dia sangat pandai. Sebab apa? Dia bekas MLM, dia memang dah diajar cara cari leads ni semua. So dia gunakan skill tu sekarang ni. Memang laju lah dia kerja. Mulut dia memang manis yang semua. Memang tak boleh lah. Memang manis gila. Tak boleh nak semanis tu. Kau tak pandai cari orang. Tak, sebab tu saya lebih suka marketing mouth to mouth. Sebab saya tak pandai sangat nak marketing orang. Sama macam saya tak suka cari orang sebenarnya. Saya lebih suka orang cari saya. Cara nak customer tu datang ke kita kena bagi the best service. Customer tu akan recommend kawan dia. Kawan dia. Aku pernah pakai kita ni. Kau order lah ni daripada dia. Bila saya tanya, mana tuan dapat nombor? Oh, kawan saya bagi. Kawan saya recommend. Bila dengar tu saya sepuas hati. Apa yang saya buat menjadi. Benda tu banyak try and error. Lain tempat, lain kaedah yang boleh dipakai. Saya tak boleh cakap satu macam mana cakap benda tu. Satu teknik ni dia menjadi kat semua tempat. Mungkin lain tempat, lain demografi, lain orang dia, lainlah cara. Macam tu. Secara asasnya macam tu, tapi kena tune lah ikut lokasi. Alright, thank you very much Awang Iskandar. Tak apa, kalau you still ada soalan boleh tanya saya, boleh tanya Awang Iskandar. Ini masak sikit saya akan jawab. So mungkin Lupa, jangan lupa. Yang dah tengok tu, tolong submit lah. Yang belum hantar baju tu. Saya nak closing dah ni. Siapa yang terlepas tu saya minta maaf lah. Kalau tak dapat, jangan salahkan saya. Kita ada berapa puluh orang ni. Saya dah submit baju dah ni. make sure siapa nak order baju pun semua tu nanti contact Awang lah. Submit baju. Alright, so saya rasa setakat ni saya harap you all belajar something dan kita habiskan kita punya program ni dengan kiraan 3, 2, 1. Okay, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.